Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, ini satu berita gembira untuk Anwar Ibrahim. Berita gembira untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim yang mahu melihat Anwar terus menjadi Perdana Menteri pada PRU16 dan mungkin penggal-penggal yang seterusnya. Sekaligus berita buruk untuk semua geng-geng pengkhianat, geng-geng tebuk atap yang cuba untuk melihat Anwar jatuh. Tidak lain dan tidak bukan daripada kepimpinan PN dan saya rasa termasuk Tun Mahathir sendiri. Pada akhirnya, saudara-saudara, ada harapan daripada kepimpinan kerajaan untuk terus melihat Anwar sebagai Perdana Menteri ke-11. Makna kata, tiadalah harapan musuh politik Anwar yang coba untuk melihat Anwar tumbang. Perdana Menteri ke-11, harapan Nazri sama macam harapan kerajaan, kata Zahid. Zahid Hamidi akhirnya bersuara. Disangkakan UMNO yang kita dapat lihat, parti UMNO bersama-sama di dalam kerajaan hari ini semakin kuat, kerjasama semakin baik menerusi keputusan-keputusan pilihan raya negeri sebelum ini. Adakah kepimpinan UMNO ada yang tidak mahu melihat Anwar menjadi PM? Sedangkan Presiden UMNO mengesahkan bahawa harapan Nazri yang pernah berkata mahu melihat Anwar terus menjadi PM. Siapa lagi PM kalau bukan Anwar Ibrahim? Akhirnya Zahid berkata, sama harapan Nazri macam harapan kerajaan. Kedudukan Anwar sebagai PM untuk penggal kedua dilihat berada dalam keadaan selamat apabila UMNO berpandangan ahli Parlimen Tambun itu perlu kekal menerajui negara selepas PRU ke-16. Maknanya apa lagi? Geng-geng tebuk atap nak buat. Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata, kenyataan dibuat bekas Duta Malaysia ke AS Nazri Aziz. Berkaitan perkara itu adalah selaras dengan harapan semua pihak dalam kerajaan. Itu adalah harapan beliau dan kita dalam kerajaan Madani. Ahmad Zahid berkata, dalam sidang media selepas merasmikan kompleks ternakan ayam pedaging Velcra di Tanjung 100 dekat Rompin, Pahang. Dalam temu bual bersama Malaysia Kini pada 23 Februari lalu, Nazri yang juga bekas ahli Parlimen Padang Rengas selama 6 penggal memberitahu, fokus utama kerajaan ketika ini sepatutnya ialah memberi sokongan kepada Anwar dan memastikan dia kekal sebagai PM untuk penggal akan datang. Jadi saudara-saudara, kalaulah perkara ini akan menjadi kenyataan, ahli Parlimen daripada pembangkang, apalagi kalau rasa nak jadi kerajaan, cepat-cepatlah sokong Anwar Ibrahim. Bahkan hari ini kita mendengar berkaitan dengan isu peruntukan yang menjadi cerita panas di antara kepimpinan pembangkang. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda sekiranya ada ahli Parlimen daripada pembangkang untuk terus menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim saja? Ini satu peluang cerah untuk Anwar Ibrahim untuk menggekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, ada satu persoalan yang paling utama untuk rakyat Malaysia hari ini. Di manakah kamu berdiri dalam politik Malaysia sekarang? Kamu lebih cenderung menyebelahi pihak mana? Ada 3 pilihan di sini. Yang pertama, pro kerajaan Madani. Yang kedua, pro pembangkang. Dan yang ketiga, tak menyebelahi mana-mana parti. Jadi di antara 3 pilihan ini, undian ini tak sangka langsung Perikatan Nasional Pembangkang mendapat undian paling tercorot. Ini tidak mewakili seluruh rakyat Malaysia. Ini hanya melalui satu maklumat yang saya lihat di Facebook, dikongsikan dalam satu caption, di mana kamu berdiri dalam politik Malaysia sekarang. Kamu lebih cenderung menyebelahi pihak mana? A. Pro kerajaan Madani.
B. Pro pembangkang, C. Tak menyebelahi mana-mana parti. Dan di dalam gambar ini yang saya lihat di Facebook, saya akan tampilkan gambar tersebut di dalam video ini melalui Twitter poll, di mana kamu berdiri dalam politik Malaysia sekarang. Pro Kerajaan Madani mendapat undian sebanyak 47,5%, manakala undian kedua tertinggi adalah 46,9%, tak menyebelahi mana-mana parti. Dan undian paling tercorot melalui survei daripada channel ataupun melalui poll ini, yaitu pro pembangkang, hanya 5,6% sahaja, geng. Jadi di dalam pilihan pro Kerajaan Madani terdapat gambar Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi, manakala bagi pilihan pro pembangkang pula terdapat gambar Hadi Awang, Tun Mahathir, Muhyiddin, dan seorang lagi rasanya Syed Saddiq rasanya di dalam gambar ini. Jadi saudara-saudara, ini tidak mewakili seluruh Malaysia khususnya. Tetapi mungkinkah perkara ini akan menjadi satu kenyataan? Adakah dengan kemenangan undian untuk pro Kerajaan Madani, ataupun kita lebih exact kata pro Anwar, dengan ini, melalui undian ini saja, kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. Jadi maksudnya selamat tinggallah pembangkang dan Perikatan Nasional. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan satu serbuan penggeledahan oleh SPRM. Penemuan RM100 juta di dalam beg, dan penemuan ini dan keputusan-keputusan daripada SPRM berkaitan dengan isu ini menjadi panas kerana melibatkan nama bekas Perdana Menteri ke-9, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Tuan-tuan dan puan, apa perkembangan terkini? Adakah bekas pegawai kepada bekas PM9 yang ditahan didapati bersalah? Dan persoalan paling utama, apakah Ismail Sabri sendiri pun bersalah? Nah, itu menjadi pertanyaan ramai orang. Ini satu keputusan terkini. 8 akan dipanggil bantu siasatan kes 4 pegawai terkait Ismail Sabri. SPRM akan memanggil 8 individu untuk membantu siasatan penahanan 4 pegawai kanan terkait bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bagaimanapun tidak mendedahkan butiran identiti 8 individu itu. Kita akan memanggil 8 saksi dalam minggu ini dan minggu depan, katanya, menurut berita harian. Ditanya sama ada Ismail Sabri akan dipanggil untuk membantu siasatan. Beliau berkata SPRM akan memanggil sesiapa saja untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Siasatan sedang berjalan dan saya tidak dapat pastikan bila ia dapat dilengkapkan. Selain akta SPRM 2009, menurutnya siasatan turut dijalankan mengikut akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Sabtu lalu SPRM dilaporkan menahan 4 bekas pegawai terkait Ismail Sabri kerana disyaki terbabit rasuah. Menurut laporan, 3 daripadanya termasuk individu bergelar Datuk dibebaskan selepas tempoh reman 3 hari berakhir kemarin dan seorang lagi dibebaskan pada Ahad lalu. SPRM dilaporkan turut menyita wang tunai lebih RM100 juta disyaki ada kaitan dana politik dalam serbuan ke atas sebuah rumah milik bekas pegawai kanan itu. Nampaknya 3 daripada individu yang ditahan bergelar Datuk. Rupanya ini adalah identiti terkini yang kita dapat lihat. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, siapakah sebenarnya yang terlibat di dalam isu ini? Adakah di kalangan kepimpinan UMNO?
kerana parti Ismail Sabri adalah UMNO? Dan adakah di kalangan kepimpinan kerajaan pada ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku.